Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 1 April 2021 bersama saya Vivi Mirzaika. Tumpuan berita, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selamat tiba di Kuching pagi Khamis bagi mengadakan lawatan kerja rasmi selama 2 hari ke Sarawak. Ketibaan beliau dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman yang menggunakan pesawat khas di lapangan terbang antarabangsa Kuching disambut oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari dan Datuk Abang Openg bersama barisan Menteri Kabinet Sarawak. Lawatan rasmi beliau dimulakan dengan menghadiri taklimat Hala Tuju Kerajaan Sarawak dan diikuti majlis perjumpaan khas bersama penjawat awam. Perdana Menteri seterusnya melakukan tinjauan ke pusat vaksin di Stadium Perpaduan Kuching sebelum melakukan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri TYT Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Beliau seterusnya menghadiri Town Hall Wawasan Kemakmuran Bersama di BCCK Kuching pada sebelah petang. Pada sebelah malam, beliau menghadiri jamuan negeri di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri. Sementara itu, semasa menyampaikan amanat dalam majlis perjumpaan khas bersama penjawat awam negeri dan persekutuan di sebuah hotel di Kuching, Perdana Menteri menegaskan pemerkasaan sektor perkhidmatan awam merupakan antara agenda penting yang sering ditekankan dalam kerajaan bagi mempercepatkan bantuan kepada rakyat yang terkesan akibat wabak COVID-19. Perdana Menteri memberitahu kerajaan memberi fokus utama bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap dan mesra rakyat dengan mengurangkan kekangan birokrasi sekaligus membantu segenap lapisan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Menurut beliau, langkah ini penting supaya mesej dan bantuan dapat disalurkan secara efektif kepada golongan sasar yang terkesan. Kita biasa bicara tentang soal proses meluluskan sesuatu permohonan-permohonan yang mengambil masa yang agak lama. Perlu kerana kita harus teliti, tetapi kalau dia kekal sebegitu dalam zaman tempoh yang sukar, this will create bigger problem to the community ataupun the people. So there is a need for us to speed up the process of change, baik dalam prosedur, baik dari segi cara dan sebagainya, supaya urusan-urusan pentadbiran penting dapat dilaksanakan dalam tempoh yang seberapa segeranya. Hadir sama Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari dan Datuk Abang Openg, Menteri-Menteri Kabinet Sarawak, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jauz Samion. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga memberi jaminan bahawa Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan sokongan penuh kepada Sarawak dalam membantu Sarawak mencapai status negeri maju menjelang 2030. Jelas beliau, hala tuju pembangunan Sarawak bagi tempoh sehingga 2030 adalah selari dengan wawasan kemakmuran bersama 2030 Kerajaan Persekutuan. Jadi oleh sebab itu, saya nak menyatakan sini komitmen Kerajaan Persekutuan untuk sama-sama, orang kata seiring, sejalan, sebahu, sehati, sejiwa, untuk sama-sama bekerja untuk menentukan aspirasi nasional bersama aspirasi negeri itu tercapai dalam tempoh yang sama, 2030 insya-Allah. Terdahulu ketika berucap, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari dan Datuk Abang Openg berkata, kerajaan negeri di bawah pimpinan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS amat menghargai sumbangan, pengorbanan dan komitmen penjawat awam negeri dan persekutuan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Menurut beliau, para penjawat awam telah memberikan banyak sumbangan dalam melaksanakan pembangunan sosioekonomi di negeri ini. Penjawat awam, persekutuan negeri, mereka bekerjasama sebagai sebuah pasukan, one team. Dan saya bagi pihak kerajaan negeri sudah tentu mengucap terima kasih banyak sumbangan-sumbangan yang telah diberi oleh penjawat awam persekutuan dalam kita melaksanakan pembangunan sosioekonomi di negeri kita. Sebab itu saya nampak bahawa kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dari sudut penjawat awam, they are really working very hard to transform Malaysia as well as Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Sohari berkata, penjawat awam negeri dan penjawat awam persekutuan memainkan peranan penting membantu dalam merealisasikan visi Sarawak untuk menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Actually, 2030 is a tall order, but I believe
with the collaboration and cooperation between the Federal Civil Service and the State Civil Service, we can achieve that with the resources that we have. Terdahulu, Ketua Menteri bersama Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadiri taklimat Hala 7 Kerajaan Negeri Sarawak yang dibentangkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amar Jaul Samion. Dalam program berasingan, Perdana Menteri telah meluangkan masa kira-kira 30 minit melakukan tinjauan ke pusat vaksin di Stadium Perpaduan Kuching. Beliau dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman tiba di pusat vaksin itu kira-kira pukul 2.40 petang. Turut hadir mengiringi beliau ialah Ketua Menteri Sarawak. Berita seterusnya mengenai Sarawak, Badan Amal Isteri-Isteri Sabati menerima kunjungan isteri kepada Perdana Menteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman di Kuching. Sejurus tiba, Puan Sri Nuraini bersama pengerusi Sabati yang juga isteri kepada Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, melawat pameran serta mendengar taklimat mengenai songket dan keringkam. Selepas itu, beliau menghadiri jamuan ringan bersama ahli Sabati serta penyerahan cenderamata sebagai kenangan. Laporan berikutnya, melangkaui 7 dekad sebagai penerajuk industri penyiaran negara, Radio Television Malaysia RTM terus kekal relevan dalam melaksanakan transformasi pendigitalan. Menteri Muda, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul berkata, transformasi itu perlu dilaksanakan seiring perubahan teknologi penyiaran global masa kini. Saya ada tengok satu gambar RTM, warga wartawan RTM pada ketika itu untuk pergi ke kawasan pedalaman, membawa kamera mungkin sebesar TV dan sebagainya. So dan sekarang ni zaman digital, so you have no choice, you have to embrace the digital technology dalam penyiaran kita. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan hari ulang tahun RTM ke-75 di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada Khamis. Tambahnya lagi, beliau berharap agar semua pengamal penyiaran rasmi khususnya kekal menyalurkan maklumat yang tepat dan sahih. Manakala di Bintulu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, Jack Aman Luat memberitahu Pejabat Kesihatan Bintulu memaklumkan kebanyakan kes COVID-19 di bahagian Bintulu berpunca daripada pergerakan individu dari luar zon Bintulu. Jelasnya, sehubungan itu JPBB Bintulu mencadangkan semua individu yang ingin masuk ke zon Bintulu wajib melakukan ujian saringan COVID-19 dalam masa 3 hari sebelum melakukan perjalanan. Katanya, pendekatan RT-PCR ini akan berkuat kuasa mulai 5 hingga 18 April ini bagi memastikan jangkitan dalam komuniti dapat dikurangkan. Seperti mana telah pun saya katakan tadi, mewajibkan ujian saringan COVID-19, RT-PCR sebelum pergerakan masuk ke bahagian kita di Bintulu ini. Kebanyakan kes COVID-19 di bahagian Bintulu ini seperti yang telah pun saya nyatakan tadi adalah berpunca daripada pergerakan, terutama sekali pergerakan interzone. Jadi ia telah pun menjangkiti komuniti dan juga menyebabkan jangkitan terutama sekali di tempat kerja. Jack yang juga residen bahagian Bintulu menambah keputusan ujian saringan tersebut hendaklah menjadi dokumen sokongan semasa memohon permit polis untuk merentas zon. Bagaimanapun, Jack berkata pengecualian akan diberikan kepada individu yang perlu merentas masuk ke bahagian Bintulu atas sebab kecemasan dan dokumen sokongan hendaklah dilampirkan seperti temu janji di hospital atau menghadiri pengemumian. Manakala bagi individu di bawah kategori essential service yang melakukan perjalanan ulang-alik ini yang secara kerap ke Bintulu akan diberikan kelonggaran iaitu keputusan ujian saringan COVID-19 adalah sah bagi tempoh 2 minggu. Sekian edisi malam bersama saya Vivi Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.